Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca atau kita kembali kepada surah Al-Baqarah. Kita ulang dan sambung dari ayat 102 insyaAllah. Maka surah 16 juzuk yang pertama, surah yang kedua. Surah Al-Baqarah ayat 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat dan anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, sehingga dapat kita sama-sama kembali dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang mana ini adalah anugerah Allah yang paling utama dan paling besar kepada hamba Dia. Sebagaimana Al-Quran adalah semulia-mulia kitab yang pernah diturunkan, maka orang yang berdamping dengannya akan jadi semulia-mulia orang. Orang yang mengajarkannya dan belajar Allah, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya menjadi semulia-mulia umat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Kadang-kadang kita ni, semalam atau 2 hari lepas lah, saya balik kampung tu jumpa dengan seorang ustaz. Dia asal daripada Indonesia. Dia kata kadang-kadang kita ni disibukkan banyak perkara daripada Al-Quran. Yang dia bercakap tu bukan orang yang bekerja lagi, orang yang belajar pun. Orang belajar. Dia kata dulu dia belajar. Dia belajar dia panggil, dekat Indonesia dia panggil dayah. Dekat Aceh, belah-belah Aceh tu kan, dia tak panggil pesantren, dia panggil dayah. Dan dulu dia belajar di pondok lah, dayah dia tu. Jadi dia belajar, dia tertanya-tanya, kenapa orang duk sibuk dengan perkataan manusia. Orang tu kata lagu ni, orang tu kata macam ni, orang tu macam-macam perkataan-perkataan yang membahaskan tentang hukum. Dia kata bukankah kita ada Al-Quran yang paling utama? Di mana kita dengan Al-Quran? Sehingga akhirnya dia pindah kepada satu ma'had, kemudian pindah sampailah dia khatam Al-Quran, dia hafal Quran. Lalu dia kata kebanyakannya orang yang belajar pun bukan banyak orang yang duduk di atas Al-Quran. Kadang-kadang kita datang dengan satu kuliah, sebagai contohlah, datang satu kuliah adalah baca sepotong 2 potong ayat Quran, kemudian cerita panjang, cerita tu cerita ni. Sebahagian tak ada langsung ayat Quran, baca kat begitu, syair macam ni, lagu tu lagu ni, macam-macam. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita satu hidayah, taufik untuk kita duduk dalam Al-Quran, pujilah Allah. Bukan kita puji diri kita tu baik dak, pujilah Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita satu taufik yang sangat berharga dan bernilai, iaitu kita boleh baca Quran 2-3 ayat satu pagi. Kalau lebih lagi bagus. Kita boleh berinteraksi dengan kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Kita faham apa yang Allah Taala nak daripada kita.
Jadi Al-Quran ni adalah mukjizat Allah yang paling besar, paling agung, paling utama. Yang mana walaupun Nabi SAW telah wafat, Al-Quran yang diturunkan ke atas baginda tetap Allah jaga sampailah hari kiamat. Jadi kita ni sibukkanlah diri dengan yang paling utama. Sibukkanlah diri kita dengan yang paling utama, iaitulah Al-Quran. Kemudian sibukkanlah diri kita dengan memahami Al-Quran itu sendiri. Dan tidak ada cara yang lebih baik daripada kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tahu apa inti dan apa sebenarnya maksud yang Allah Ta'ala kehendaki daripada Al-Quran. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling faham tentang Quran. Sahabat baginda juga orang yang paling faham selepas itu dengan Al-Quran, dan selepas itu golongan tabi'in, dan selepas itu golongan tabi'ut tabi'in yang kita panggil sebagai golongan salaf. Salaf ni orang-orang yang terdahulu dari kalangan umat, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. 3 generasi emas ni dikenali sebagai golongan salaf. Kita ni tidak panggil golongan salaf, tapi sekiranya kita nak mengikut jejak langkah mereka, maka sebahagian daripada orang menisbahkan diri mereka kepada salafi. Salafi itu maksudnya menisbahkan diri mereka dengan jejak langkah para salaf. Macam mana salaf beribadah, macam mana salaf beraqidah, macam mana salaf berakhlak. Golongan salaf itu adalah generasi yang terbaik dari kalangan umat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, khairul quruni qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik kurun, generasi adalah generasi yang hidup bersamaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah generasi sahabat. Kemudian generasi selepas mereka dan generasi selepas mereka, iaitulah generasi tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Mereka inilah orang yang paling faham Al-Quran. Mereka inilah orang yang paling faham hadis. Mereka inilah orang yang tahu tentang Islam lebih daripada yang sebelumnya. Aqidatan, aqidahnya, ibadatnya, akhlaknya. Kerana apa? Kerana mereka mengambil Islam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ambil Islam daripada Nabi. Tabi'in ambil Islam daripada sahabat. Tabi'ut tabi'in ambil Islam daripada generasi tabi'in. Maka mereka ni generasi emas umat Islam. Jadi kalau kita nak belajar, belajarlah memahami Islam seperti mana yang mereka dulu faham. Sebab apa? Selepas zaman itu mulalah berlaku macam-macam di kalangan umat. Kemunculan aliran Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, macam-macam lagi. Jabariyah, Kullabiyah, macam-macam lah nama kita nak sebut pun. Kategori itu terlalu banyak. Sebab Nabi pun kata umat dia akan berpecah sampai 73 golongan. Satu je selamat daripada 73. Yang lain semua akan ke neraka. Bila sahabat tanya siapa yang selamat tu, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, mereka ialah orang yang ikut aku dan para sahabatku. Ikut Nabi dan ikut sahabat Nabi. Yang ni yang kita nak kembali kepadanya. Seolah-olah kita diistilahkan mata air yang bersih tu daripada hulu sungai, dia mengalir ke hilir. Daripada hulu tu jernih, makin lama makin keruh. Pasal apa? Di tebing-tebing sungai tu ada macam-macam orang letak dalam sungai tersebut. Sampai kita dekat hilir ni, kita ni kat hilir ni tak jauh pun, Hulu Langat situ je punca sungai. Sampai kat kita ni tengok sungai KL, sungai apa tu? Sungai Gombak ke sungai apa?
Kita tengok air dia keruh dah. Nak cari yang jernih kat mana? Pergi ke hulu dia. Nak cari yang jernih kena cari kat hulu dia. Asal dia kat mana? Yang tu yang jernih. Jadi zaman sahabat tidak ada pertelingkahan. Pasal apa? Ada soalan, masalah, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada. Jadi tidak munculnya perbezaan pendapat, pertelingkahan di kalangan sahabat Nabi. Kalau orang tanya, para sahabat ni dia mazhab apa? Para sahabat ni dia mazhab apa? Jawapan dia, para sahabat ni mana ada dia ikut Nabi, pasal tok guru dia Nabi. Para tabi'in dia mazhab apa? Tak ada. Dia mereka ni mereka ikut para sahabat yang ajar kepada mereka Nabi. Hatta al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, al-Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka ni adalah ulama yang mengajak jom kita ikut generasi dulu. Cuma oleh kerana faqihnya Imam Asy-Syafi'i, kerana faqihnya Imam Ahmad, kerana faqihnya Imam Malik, kerana faqihnya Imam Abu Hanifah dalam memahami inti kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka orang kata inilah pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini berdasarkan Al-Quran yang dia faham, berdasarkan hadis yang dia faham, lalu orang pun panggil mazhab Asy-Syafi'i. Padahal dia sendiri mengajak kembali kepada kefahaman Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tapi tak apalah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ni bertakwa kepada Allah dalam kemampuan yang ada pada kita. Kalau orang tu tidak boleh memahami Al-Quran, tidak boleh memahami hadis, maka dia kata ustaz dia kata macam ni sebab dia kata inilah pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i, maka itu adalah jalan paling, atau panggil jalan yang diselusuri, diambil oleh orang-orang yang awam yang belum lagi mengenal Al-Quran dan juga As-Sunnah secara mendalam. Kita pun tidak mendakwa secara mendalam, cuma sibukkanlah diri dengan Al-Quran, sibukkanlah diri dengan hadis. Kerana apa? Ini adalah anugerah Allah yang paling besar. Sebahagian orang menganggap ilmu Al-Quran ilmu basic. Allah baca Quran je, dia ni boleh baca kitab, dia boleh baca kitab, boleh tahu nahwu, boleh tahu sarah, boleh tahu balaghah, boleh tahu macam-macam ilmu mantik, macam-macam ilmu, dan dia anggap Quran ni adalah ilmu basic. Jawapan dia, yang basic inilah yang senantiasa berada dengannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi Allah Ta'ala kata, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang-orang yang terdahulu dari kalangan orang Islam, itulah dari golongan muhajirin dan ansar. Kemudian walladzina ittaba'uuhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Mereka itu orang-orang yang Allah redha ke atas mereka dan mereka redha ke atas Allah. Dan Allah Ta'ala sediakan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ini keutamaan kita dalam mengikuti dengan berada di atas manhaj Al-Quran, di atas manhaj As-Sunnah, di atas kefahaman para golongan salaf dan juga ulama-ulama yang mu'tabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kita senantiasa berada di atasnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sambungan ayat yang kita baca. Kita baca ayat yang tadi sebelum kita dah baca sebelum daripada ni separuh daripadanya, iaitulah wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut
wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Kita dah berhenti sampai situ. Ceritanya apa dia? Orang Yahudi meninggalkan kitab mereka dan pergi kepada kitab sihir. Di atas dakwaan mereka bahawa kitab sihir ini adalah warisannya Nabi Sulaiman, dan mereka menganggap Nabi Sulaiman mengamalkan sihir di atas tipu daya syaitan yang telah mengelabui mata mereka, sehingga akhirnya mereka mengamalkan kitab-kitab sihir dan meninggalkan kitab Taurat. Allah Ta'ala kata Nabi Sulaiman tidak kufur, tapi sebenarnya syaitanlah yang kufur, yang mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Jadi kita dapati sebelum daripada ni, hukum mengamalkan sihir hukumnya kafir berdasarkan ayat ini. Dan hukum bagi pengamal sihir dari sudut hudud ialah mereka dipancung sampai mati. Pengamal sihir kalau ikut hukum Islam dipancung sampai mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan asal usul ilmu sihir ni daripada kalangan apa yang disebut sebagai syaitan menipu orang-orang mereka, dan juga Allah Ta'ala turunkan lagi sebagai ujian kepada manusia, iaitulah dua malaikat Harut dan juga Marut yang mengajarkan ilmu yang baik kepada manusia dan juga ilmu sihir. Setiap kali dia ajar, dia akan kata kami ni ujian kepada manusia, janganlah kamu belajar, jangan kamu amalkan dia ni. Tapi mereka tetap juga, orang-orang yang tertipu ini, mereka tetap juga belajar sampai ke tahap ilmu yang paling tinggi, yang paling syaitan suka, ialah ilmu sihir pemisah antara suami dan juga isteri. Kenapa tuan-tuan? Kerana perpisahan antara suami dan juga isteri ini banyak implikasi dalam agama. Memutuskan hubungan antara suami isteri secara hubungan biologinya, secara hubungan mahramnya, hubungan miras pusakanya, hubungan sesama ipar ataupun ahli keluarga. Kemudian dia juga terbatal dari sudut perkara-perkara yang selama ni penjagaan anak akan boleh yang ada yang terabai, penjagaan emosi dan juga penundukan pandangan dan juga nafsu boleh terabai. Banyak implikasi dan boleh menyebabkan kerosakan yang besar dalam masyarakat. Sebab itu syaitan paling suka, dan Islam menggalakkan supaya menjaga hubungan yang suci ini. Kalau tidak ada perkara-perkara yang memudaratkan mereka. Kalau tak boleh juga, jalan terakhir adalah jalan keluar dalam Islam, tidak seperti mana agama-agama yang lain. Tapi kalau tanpa sebab mereka bercerai, maka ini syaitan suka. Bila tanpa sebab, tanpa uzur syar'i. Apa maksud uzur syar'i? Uzur yang dibenarkan dalam Islam. Tapi kadang-kadang zaman ni terlalu banyak perceraian yang berlaku. Kita di pejabat agama macam-macam. Salah satunya wallahu ta'ala alam, oleh kerana mereka di zaman ini sibuk dengan karier masing-masing. Sang suami sibuk kerja, isteri pun sibuk bekerja, kemudian ada hala tuju masing-masing. Sebahagiannya juga mungkin ada yang kena ilmu sihir, sebahagiannya juga ada yang akhlaknya tidak baik. Sebab tu kadang-kadang Islam letak lafaz itu pada orang-orang yang, pada lelaki lah golongannya, kerana dia sudut emosi dia kurang.
Walaupun ada lelaki yang emosi dia tak berapa betul, ada juga. Tapi secara umumnya Islam meletakkan pada lelaki kerana emosinya agak kurang berbanding wanita. Kata di salah seorang guru, dan kebanyakannya katalah kalau duduk pada wanita boleh jadi 3 kali sehari suami dia kena cerai. Pasal apa? Sikit-sikit dia kata hantar saya kat rumah mak saya, sikit-sikit dia kata lepaskan saya, sikit-sikit dia kata saya dah tak nak kau, sikit-sikit dia kata saya menyesal kahwin dengan awak, macam-macam. Dan orang lelaki ni kadang-kadang payah nak keluar, melainkan duk dengar tiap-tiap hari, duk dengar suami isteri duk cakap, akhir sekali dia pun ambil lah awak nak kan. Begitulah keadaannya. Cuma kita dah sebut semalam, syaitan paling suka perkara ni. Sebagaimana hadis yang sahih, Nabi SAW sebut, syaitan, tentera dia yang paling rapat dengan iblis ialah yang boleh memisahkan antara suami dengan isteri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi hari ini fokus kita ialah ayat yang seterusnya. Allah menyebut, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidaklah mereka itu boleh memberikan mudarat kepada seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Berarti memang sihir ni ada, tapi sihir tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Jadi siapa yang lebih hebat? Allah. Siapa yang lebih kuat? Allah. Sihir ada. Tapi seandainya seseorang itu berlindung dengan Allah, Allah lebih berkuasa daripada sihir. Allah boleh menjadikan sihir itu berlaku, dan Allah juga boleh menjadikan sihir itu terbatal. Allah boleh saja membiarkan sihir itu berlaku. Ada orang kata dia dah minta dengan Allah tapi tetap juga kena sihir, sebab Allah mentakdirkan benda itu berlaku. Kenapa? Ada hikmah. Dan Allah juga boleh menjadikan benda itu tak berlaku dengan izin Allah. Tidak ada yang berlaku sesuatu pun di atas muka bumi ini melainkan dengan izin Allah. So kalau dia kena sihir, dia kata saya dah minta dah dengan Allah tapi tetap juga kena sihir, berarti Allah izin benda itu berlaku dengan hikmahnya. Tapi jangan sampai manusia ni hilang kepercayaan dengan Allah, sehingga sebahagian daripada manusia mereka ni pergi ganti ruqyah dengan sihir juga. Dia berubat tak jadi, dia berubat tak jadi, dia berubat tak jadi. Akhir sekali dia pergi kepada ahli sihir untuk berubat. Takdir Allah jadi. Maka itu fitnah yang besar terhadap agama dia. Habis itu macam mana Ustaz? Kalau orang tanya, rawatlah sihir dengan ruqyah. Kalau dia tak berlaku, tak jadi, ruqyah lagi. Kalau dia tak berlaku, ruqyah lagi. Jangan hilang keyakinan terhadap Allah Azza wa Jalla. Kerana Allah kata tidak boleh dia memberi mudarat melainkan dengan izin Allah. Tahan ke? Jawapan dia, pertama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir. Memang Yahudi ni sampai tahap sihir Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena sihir oleh Yahudi, kena racun oleh Yahudi, kena khianat oleh Yahudi. Yahudi laknatullahi alaihim ni macam-macam dia buat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Nabi kena sihir. Sihir tu berlaku atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia boleh berlaku? Hebat sangat ke Yahudi? Tak, Allah mengizinkan sihir tu berlaku. Boleh jadi Allah Ta'ala nak tunjuk kepada umat, kalau berlakunya sihir,
maka Nabi kamu dulu juga pernah kena sihir. Jadi kalau kamu nak cari rawatan sihir, maka carilah rawatan sihir seperti mana Nabi Muhammad merawat sihir. Ada tak Nabi Muhammad pergi jumpa ahli sihir untuk merawat sihir dia? Jawapan dia tak ada. Yang Nabi SAW buat pada masa tu, Allah turunkan ayat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nabi baca dua ayat tu, Al-Mu'awwidhatain, dan Nabi ruqyahkan diri Nabi dengan ayat-ayat Al-Quran, sehingga akhirnya Allah Ta'ala bagi jalan keluar kepada Nabi SAW. Datanglah malaikat untuk tunjukkan tempat mana ikatan simpulan sihir itu berada. Kemudian akhirnya ambil dan buka. Jadi cerita sihir ni boleh berlaku dengan izin Allah, tapi kalau Allah tak izin, dia tidak akan berlaku. Dan kalau pun terkena sihir, seorang itu boleh sembuh dengan izin Allah. Cuma jangan dia putus asa dari Allah. Sampai satu saat mungkin dia terpaksa ambil masa yang lama, berapa waktu ruqyahkan diri. Tapi sebenarnya kalau Allah nak berkehendak, Allah berkehendak untuk sembuhkan dia sekelip mata, boleh saja. Cuma adalah hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala biarkan perkara itu berlaku. Kita sebagai umat, kita sebagai hamba, kita kena yakin bahawa sihir tidak akan memberikan mudarat kepada seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan berlaku cerita pada Nabi Muhammad, dan berlaku juga kisah pada Nabi Musa AS. Waktu bila berlawan dengan ahli sihir, maka bila Nabi Musa campak tongkat Nabi Musa, ular tu telan habis sihir-sihir tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, datangnya kebenaran dan hilanglah kebatilan. Dalam ayat yang lain, walai yuflihus sahiru haitsu ata, ahli sihir ni tidak akan berjaya. Kalau dia berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kekuatan Allah lebih utama, lebih besar. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka belajar perkara yang dapat memberikan bahaya kepada mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Okey, apa yang dimaksudkan manfaat dan mudarat? Orang belajar sihir ni tujuan dia memberikan mudarat kepada orang. Sihir ni dia tak ada sihir cepat kaya. Dia tak ada sihir biar sembuh, sihir biar sakit. Ataupun dia pergi sihir untuk sembuh daripada sihir, mudarat juga. Mudarat mana? Mudarat dari sudut agama. Mudarat yang paling besar mana mudarat? Mudarat pada agama ke mudarat pada badan? Mudarat pada agama lebih besar. Sebahagian orang pergi kepada ilmu sihir, dia sembuh, tapi dia tak tahu di saat dia sembuh dengan menggunakan ilmu sihir, agamanya yang sakit. Kan kita baca ayat hadis Nabi SAW, Nabi sebut, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, atau kama qala an-nabi SAW. Nabi kita sebut, siapa-siapa yang mendatangi dukun atau tukang nujum, tukang tilik, tukang ramal, lalu dia percaya kepada mereka, yakni ilmu-ilmu sihir macam ni, maka orang itu dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Kalau orang tu mengamalkan sihir, dia boleh jadi memberi mudarat kepada orang lain, boleh jadi mendatangkan kesembuhan pada fizikal orang lain. Tapi yang pasti ialah seorang yang menggunakan sihir, dia telah merosakkan agamanya. Dia telah merosakkan agamanya. Habis itu macam mana dia kata? Takkanlah kita nak sakit ustaz cakap gitu mudah ha? Pasal tak kena. Jawapan dia, yang tak kena tu kena sebut alhamdulillah. Yang dah kena tu kena tengok Nabi kita pun kena juga. Sebab itulah kita ni kena amalkan zikir pagi dan petang. Itulah rawatan sihir dan rawatan banyak mudarat yang lain. Baca zikir pagi dan petang yang disyariatkan. Baca 3 kul yang kita dah baca sebelum daripada ni, ayat kursi 3 kul, bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kemudian sampai la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ada seorang syekh namanya Syekh Abdul Wahid bin Abdul Salam Bali. Dia cerita dia pergi ruqyah orang. Dia baca ruqyah. Sampailah akhir sekali jin hak masuk dalam tubuh orang tu, dia minta dia keluar. Dia cakap, lepas-lepas cakap dia kata, okey sekarang mu keluar daripada tubuh ni. Jin tu kata, aku tak boleh keluar. Kalau nak keluar juga, aku kena masuk dalam tubuh kamu. Syekh tu kata, tak apa, ahlan wa sahlan, masuk lah. Kalau mu nak masuk, masuk lah. Lebih baik masuk dalam tubuh aku daripada tubuh orang tu. Duduk sekejap, orang yang kena rasuk tu menangis. Syaitan tu lah, jin tu menangis. Dia menangis. Saya tanya pula, kenapa kamu menangis? Dia kata, aku nak keluar daripada tubuh ni, nak masuk dalam tubuh kamu, tapi tak boleh. Tak boleh sebab apa tak boleh? Sebab dia kata, hari ni kamu dah baca zikir pagi, la ilaha illallah tu 100 kali. Sehingga orang yang baca zikir 100 kali la ilaha illallah ni, dalam hadis Nabi SAW sebut banyak kelebihan. Salah satunya ialah dia terselamat daripada gangguan syaitan. Jadi sebenarnya kita ada syariat yang sempurna. Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah syariat yang sempurna. Kita baca, amalkan dia, dan yakinlah bahawa tidak ada yang lebih baik daripada syariat yang telah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Taala kata, ni, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sebenarnya mereka mempelajari, dan demi sesungguhnya mereka kaum Yahudi telah pun mengetahui bahawa siapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Dia tahu mudaratnya ilmu sihir, bahawa siapa-siapa yang mengamalkan ilmu sihir di akhirat nanti tiada bahagian pun kebaikan untuk mereka. Dan ini dalil yang kedua yang menunjukkan bahawa pengamal ilmu sihir hukumnya kafir. Kerana kalau orang tu masih Islam, dia akan ada kebaikan di akhirat. Walaupun dia jahat setara mana pun, akhirat masih ada untuk mereka selama mereka beriman kepada Allah. Tapi bila Allah Ta'ala kata siapa yang mengamalkan sihir, dia tidak ada sedikit pun bahagian di akhirat, menunjukkan bahawa sihir ini hukumnya kafir.
Dan Allah Ta'ala kata, wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum, dan demi sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Apa yang mereka pilih itu maknanya mereka meninggalkan kitab, memilih sihir. Alangkah buruknya apa yang mereka pilih. Kalaulah mereka mengetahui, di sini mereka telah menukar ilmu sihir dengan ilmu kitab, dengan mengikuti petunjuk Rasul, dengan keimanan. Dia tinggalkan iman, tinggalkan kitab, tinggalkan Rasul, semata-mata nak ambil ilmu sihir. Maka Allah Ta'ala kata, amat buruk apa yang mereka pilih. Jadi saya pun kata macam tu juga. Berdasarkan ayat ni, siapa yang tinggalkan zikir pagi, siapa yang tinggalkan doa-doa yang Nabi ajar, siapa yang tinggalkan ruqyah dengan Al-Quran, dia berpindah kepada ilmu sihir, amat buruklah apa yang mereka pilih. Kalau kita sakit, jangan pergi kepada ilmu sihir. Pergi ke doktor tu lebih baik daripada ilmu sihir. Tapi ruqyah lebih baik daripada doktor. Okay? Mula-mula sekali minta dengan Allah. Kemudian pergi cari ikhtiar, pergi jumpa doktor sebagai ikhtiar. Tapi kesembuhan tu minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amatlah buruk apa yang mereka pilih andai mereka meninggalkan Allah dan memilih ilmu sihir. Kalau orang kata, sama je kalau gitu, pergi jumpa doktor, kita minta dengan dia ubat, dia bagi sembuh. Pergi jumpa ahli sihir, kita minta dia baca buah, baca, kita sembuh. Sama lah tu. Jawapan dia lain, tak sama. Yang ilmu sihir ni minta tolong dengan siapa? Minta tolong dengan syaitan, ada jampi, ada mentera yang tidak difahami. Pergi jumpa doktor ni, kita bukan minta dengan doktor, kita ikhtiar kerana ada ilmu-ilmu perubatan yang telah terbukti. Tapi kalau tuan-tuan duduk di rumah, baca jampi sebut nama doktor, tak boleh juga. Contohnya duduk baca tengah malam, wahai doktor fulan bin fulan, sembuhkanlah aku, tak boleh juga. Kalau pergi jumpa doktor, ada kena rawatan ni, ubat saya begini, doktor pun bagi ubat mengikut kajiannya begini, ilmu dipanggil. Sebab secara tabi'i, Allah menjadikan sebab ni sebab syar'i, sebab tabi'i. Sebab syar'i ni dengan doa, zikir, sebab tabi'i ni dengan ubat-ubatan, kayu-kayuan, herba dan sebagainya. Yang ni sebab yang dibenarkan dalam agama. Sebab yang ketiga tu sebab yang tidak syar'i, sihir, benda-benda yang berkait dengan ilmu ghaib, jin, syaitan dan seumpama dengannya, dipanggil sebab yang tidak syar'i. Jadi Allah tak bagi yang tu. Siapa yang pilih, kita katakan kepada mereka seperti mana Allah Ta'ala kata, amat buruklah apa yang kamu pilih, itulah kamu pilih sihir, meninggalkan kitab Allah, meninggalkan zikir, meninggalkan ruqyah yang telah disyariatkan. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka tahu apa yang mereka tinggalkan itu lebih baik. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair. Dan sebenarnya kalaulah mereka itu tetap beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala, dan sesungguhnya pahala di sisi Allah itu adalah lebih baik sekiranya mereka mengetahui. Jadi kalaulah mereka tinggalkan ilmu sihir, berdamping dengan kitab mereka, lebih baik. Kalau orang yang kena sihir, mereka tinggalkan sihir,
beramal dengan ruqyah lebih baik. Kalau mereka kena sihir, dah baca ruqyah tidak sembuh, lebih baik daripada mereka sembuh berbanding sihir, menggunakan sihir. Pasal apa? Yang ni sembuh fizikal, rosak akidah. Yang ni sakit fizikal, akidahnya masih selamat. Pasal natijah di akhirat nanti, orang yang selamat akidah lah yang lebih baik. Tapi kita, harapan kita mestilah mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kita keselamatan pada tubuh badan, keselamatan pada akidah kita, keselamatan kepada iman kita. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyaya. Allahumma afina Allahumma afini fi Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Kita minta perlindungan dengan Allah dari kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, semua. Kerana perlindungan Allah itulah yang lebih utama. Jadi wallahu taala alam, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu yang kita dapat sebut pada hari ini. Esok sambung lagi cerita Bani Israel, cerita bab lain pula. Cerita berkaitan dengan ucapan mereka. Ucapan mereka pun bermasalah. Apa dia? Kita sambung besok hari. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.